Jeniang ni merupakan sebuah pekan kecil yang berada di Kedah. Waktu malam memang pekan ni sunyi sepi geng, macam bandar hantu. Dan ada satu kisah ni lah, di mana seorang brother ni dia bawa van dan dia terlanggar hantu geng. Brother ni langgar hantu. Rare tak rare cerita ni. Dan kejadian ni berlaku pada pukul 4 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum tu guys, drop that subscribe button. Dan kalau korang rasa macam nak support channel saya, korang boleh bagi super gift ataupun super chat di ruangan chat. Dekat chat tu ada butang ni, korang tekan je geng. Dan terima kasih pada yang menyumbang. Korang memang terbaik, memang the best, kau memang the bomb. Selamat tahun baru semua. Dengan tahun baru ni kita kena ada azam baru, kena ada niat yang baru, muka yang baru, bini baru. Slow je. Jangan, bahaya geng, bahaya. So minggu lepas memang banyak betul tunda video. Memang kurang sangat video aku buat. Korang pun banyak yang tanya. Maaf lah geng, kita sekarang musim banjir. Kita nak kena pergi tolong angkat peti ais Pak Meon, nak kena tolong sita motor Cik Aida. Banyak kerja kita kena buat musim-musim banjir macam ni. Tapi geng, disebabkan tahun baru, kita akan mulakan resolusi tahun baru, di mana aku akan cuba buat video sebanyak mungkin. Jadi korang kenalah tolong support aku geng. Korang tak support aku, siapa yang nak support aku? Dan cerita puaka tua pada malam ni, kalau minggu-minggu lepas kita dah masuk pantai timur. Cerita Pahang sudah, Terengganu sudah, Kelantan sudah. Hari ni kita nak pergi ke belah utara cik oi. Kita akan mulakan di negeri Kedah geng, di sebuah pekan kecil yang bernama Jeniang. Dan cerita ni diceritakan oleh seorang brother yang bernama Said. Said ni bekerja sebagai seorang pemandu van, di mana van tu digunakan sebagai kereta pengangkutan untuk angkat ikan daripada pasar besar ke kedai runcit area-area Jeniang ni. So untuk hantar ikan-ikan segar yang macam ni, dia tak boleh hantar pukul 4 petang. Kan elok-elok ikan tu segar, dia pergi hantar ikan pukul 4 petang, dah tak jadi ikan segar geng, jadi ikan kering. Ikan-ikan tu semua dah bau bangkai. So nak dapatkan ikan yang segar ni, nak deliver kepada setiap kedai-kedai runcit, dia kena hantar bermula pada pukul 3 pagi geng. Dan cerita ni dikatakan berlaku pada waktu tersebut. Sebelum tu macam biasalah, kita kena ada lampu merah kita. Kalau tak seram geng. So marilah kita tukar lampu merah. Dan cerita story puaka pada malam ni bertajuk Langgar Hantu. Macam aku cakap tadi, Said ni dia bawa van. Van dia van buruk je geng. Ibarat kata kalau kita start engine van tu, ibarat terbatuk-batuk, baru boleh start. So nak dijadikan cerita lah, hari tu lebih kurang macam hari weekdays, hari Selasa, Rabu, Khamis macam tu. Dan dia macam biasalah, dia kena pergi ke pasar borong, pasar besar, sebab nak ambil ikan segar dekat pasar tersebut. So si Said ni pun pergilah ke pasar besar lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu. So bila dia sampai kat pasar tu, memang meriah geng. Memang macam-macam jenis ikan, macam-macam jenis orang yang ada. Dia buat apa? Dia pergilah jumpa satu tauke ni. Dia cakap, "Tauke, saya datang macam biasa tauke. Saya nak ambil ikan, nak pergi hantar dekat Jeniang. Tauke isilah ikan apa dalam van, nanti kita kira tepi." So tauke Cina tu pun, dia pun load lah beberapa jenis ikan. Ada ikan senohong, ikan gelama, ikan duri. Mula-mula membohong, lama-lama mencuri. Pantun. Macam tu lah. Si tauke ni dia masukkanlah berbakul-bakul, berpolistrin ikan dalam van. Dia letak ais sikit, dia tutup, push. Dia penuhkan van Said dengan ikan. So lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu, Said pun dah nampak barang dah settle semua, dah susun elok-elok barang-barang dia. Said pun masuk dah dalam van, nak mulakan perjalanan ke Jeniang. Daripada pasar besar ke Jeniang ambil masa lebih kurang dalam sejam setengah macam tu geng. So Said pun startlah engine van dia. Dan dia mulakanlah perjalanan. Pada pagi tersebut, lebih kurang dalam pukul 5.30 macam tu, dekat kampung Jeniang ni memang kampung pekan yang kecil geng.
So pada pukul 5.30 macam tu ada pakcik-pakcik 2, 3, 4 orang nak pergi masjid solat subuh. Yang lain masih membuta. So pada waktu tu Syed ni baru masuk ke Pekan Jenyang. Memang tengok kiri kanan sunyi sepi, gelap gelita, hanya bertemankan lampu-lampu jalan je geng. Tambahan lagi, van Syed ni van lama. Memang tak ada aircon. So dia kena buka tingkap. So Syed buka tingkap, tangan dekat tingkap macam ni sambil hisap rokok bawa van. Sambil bawa van layan-layan angin tu, tiba-tiba Syed cakap malam tu tak tahu kenapa dia rasa macam tak sedap hati, macam ada something wrong somewhere, tapi tak tahu apa dia. Tapi disebabkan Syed dah selalu sangat lalu jalan tu, dia buat-buat bodoh lah. Dia buat macam tak ada apa-apa ni, alah biasa-biasa je. Dia teruskanlah perjalanan sehinggalah jalan tersebut membawa Syed ke arah satu jalan raya yang berliku-liku tapi gelap gelita. Lampu jalan ada tapi tak dipasang. Entahlah TNB nak jimat sangat tak pasang lampu jalan. Tapi geng, time tu memang jalan tu gelap gelita, kiri kanan dipenuhi dengan pokok-pokok. Rumah tak ada, kedai satu pun tak ada. So waktu tu Syed drive macam biasalah, tangan dekat tingkap, drive sambil isap rokok, lepas tu dia buat sambil tengah drive tu dia khusyuk pandang depan. Tiba-tiba rakan-rakan sekalian, tiba-tiba Syed terasa telinga dia seakan diusik macam gini. Syed pun pandanglah belakang. Ush, apa tu? Tapi bila dia jeling-jeling ke belakang, tak ada. Time ni Syed fikir, maybe lalat kot. Alah, aku bawa ikan. Jatuh mak kau, apa yang jatuh tu? So lepas kena cuit telinga tu, Syed pun pandang kiri kanan. Dan dia pun fikir, oh lalat ni yelah bawa ikan kan, mesti dah ada lalat-lalat terbang. Kalau gajah terbang, terkejut Syed geng. So Syed pun intailah, belakang kosong, kiri kanan kosong. Dia pun bawa bodoh, dia teruskan bawa van. Dan masa dia tengah bawa van tu, lagi sekali geng, telinga dia seakan macam orang cuit. Kalau tadi sekali je, kali ni berkali-kali macam keting-keting-keting. Macam tu geng. Kali ni Syed rasa macam, ini bukan lalat. Mana ada lalat gila pergi main roller coaster kat telinga aku macam ni. Tak ada. And memang rasa seakan jari yang sentuh telinga Syed. Lepas rasa benda tu, Syed terus pusing ke belakang. Sambil drive ni, dia pusing badan ke belakang. Dia tengok, apa yang sentuh-sentuh telinga aku ni? Apa dia tu? Dia seakan tertanya-tanya dengan diri sendiri. Syed time ni member dah berdebar geng. Member dah rasa tak sedap hati. Tapi dia teruskan perjalanan juga. Dia bawa punya van tu. Dan waktu tengah bawa, tiba-tiba lagi sekali geng, kali ni bukan telinga dia kena cuit. Kali ni Syed terdengar di belakang tempat ikan banyak-banyak tu, seakan macam ada benda. Seakan macam tak tahulah binatang ke apa, tapi tengah main dengan polystyrene, dengan box yang isi ikan tu. Seakan macam dia tengah buka box, dia tengah main ais dalam box, dia tengah main ikan. Macam gitu geng. Time ni Syed tak sedap hati. Dia terus tekan brake. Dia brake betul-betul tengah jalan geng. Mentang-mentang jalan tak ada orang, kemain mak bapak dia je brake tengah jalan macam tu. So bila Syed dah brake tengah jalan tu, dia terus pusing belakang. Dia tengok belakang van dia memang gelap gelita, tapi nampaklah sama-sama. Dan time tu bila Syed tengok belakang, kosong, tak ada orang, tak ada apa-apa binatang pun. Walaupun time tu Syed fikir, takkanlah kucing. Yelah, mana tahu kucing dekat pasar besar tadi menyelinap masuk dalam van semata-mata nak cari ikan. Sebab bunyi macam bunyi kucing, macam bunyi benda mencakar kotak, bunyi orang kais ais. Tapi bila pusing belakang nak tengok, kosong. Dan kotak-kotak ikan tadi pun elok tersusun, elok tertutup, tak ada yang terbuka pun. So Syed ni, dia pandang depan balik geng. Dia tarik nafas, dia cuba nak fokus balik. Dia fikir, dah tak lama dah nak sampai ni, lagi 10 minit dekat je kedai tu. So dia pun dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dia mula tekan minyak geng. Dan beberapa minit lepas tu, ada benda jadi geng. Di mana waktu tu jalan still gelap, kiri kanan still ada pokok-pokok. Dan tiba-tiba dekat depan Syed, atas jalan raya kat tengah-tengah tu, disinari dengan cahaya daripada lampu van, pam, menimpah ke arah benda tersebut. Syed ternampak
Dia kebel-kebelkan mata, kecil-kecilkan mata macam ni. Dia macam binatang apa tu yang berdiri atas jalan tu. Nampak benda berdiri atas jalan, geng. Jalan raya, kat tengah jalan tu ada macam berdiri macam ni, straight je. Syed yang bawa van ni makin lama makin dekat, dia pun buka high beam, buka lampu besar sebab dia nak tengok apa ada kat depan tu. Betul ke orang? Sebab pukul 5 pagi, geng, takkanlah ada orang yang sanggup berdiri tengah-tengah jalan. Dan bila Syed buka lampu besar je, tiba-tiba, geng, Syed ternampak dengan jelas dengan 2 biji mata dia. Dia terlihat seorang lelaki yang berambut pendek dan berpakaian macam pakai lelaki biasa, pakai baju berkola, pakai seluar jeans, tapi mukanya dipenuhi dengan darah dan seakan macam ada kesan luka-luka besar di mukanya. Time tu Syed fikir, orang accident ke tu? Asal teruk sangat muka dia, luka-luka macam tu. Asal teruk sangat muka engkau ni sampai macam ni sekali. Macam tu Syed fikir dalam hati. Lepas tu Syed pun teruskanlah, dia nak pergi ke arah orang tu, nak tanyalah, abang ni accident ke apa. Tapi bila makin lama makin dekat, tiba-tiba, geng, lelaki yang berdiri tengah jalan tu, dia buat macam ni. Dia angkat tangan, dia lambai. Syed terus seriau, geng. Time ni Syed dah tak fikir orang. Dia tahu yang itu bukan orang, itu benda lain, geng. Tak fikir panjang, Syed time tu dia terus tukar gear. Dia tekan minyak, nak langgar benda tu. Kemain laju Syed bawa, ini orang tu. Bila dekat macam ni, tiba-tiba sekelip mata yang berdiri ni hilang dan Syed seakan menembusi benda tersebut, geng. Bila dah menembusi benda tersebut, Syed cakap dalam hati, engkau hantu, ingat kau dapat ni ke nak kacau aku? Aku ni gangster kampung, hantu aku langgar macam tu je, tak takut langsung lah. Kemain riak, geng, member time tu. Sehinggalah tiba-tiba beberapa meter lepas tu, Syed ni dia tercium satu bau. Bau yang sangat busuk, bau seakan bau bangkai. Dan bau tersebut datang daripada arah belakang van Syed, di mana tempat dia simpan ikan-ikan. Time ni Syed dah cuak. Dalam hati dia dah fikir, aku langgar tadi, dia hilang ke dia tembus ke belakang van aku? Syed pun dia perlahankan van, dia parking betul-betul tengah jalan macam sama dia buat tadi. Dia parking tengah jalan tu, dia toleh ke belakang ke arah ikan-ikan. Dan di balik kegelapan, Syed ternampak, geng, betul-betul di atas kotak-kotak ikan tu seakan macam ada satu tubuh lelaki. Baju sama, baju berkola, seluar jeans, dan mukanya yang berluka-luka, berdarah, sedang duduk cangkung atas kotak ikan macam ni. Dan mata dia yang merah sedang pandang tepat ke arah Syed. Syed time ni dia tahu yang dekat belakang tu tak boleh buat main-main, geng. Lepas tu nak tahu dia buat apa? Dia pandang depan, tangan dia dah ketar-ketar ni, dia pegang steering, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tekan je minyak, dia tak tengok pun belakang, tak tengok pun cermin, geng. Dia bawa je. Dan Syed cakap sepanjang perjalanan tu memang bau bangkai tu kuat sangat. Dan masa Syed bawa van dengan ketar-ketar tu, kadang-kadang Syed terdengar bunyi lelaki tersebut gelak mengekek seakan seram, geng. 10 minit lepas tu Syed pun tiba di sebuah kedai runcit Pak Mael depan sekolah. So bila sampai je, Syed terus turun van. Dia cakap kat Pak Mael, ikan ada kat belakang, saya dah sampai Pak Mael. Tapi ni Pak Mael pandang si Syed ni, Syed, kau okey ke Syed? Kenapa muka kau pucat-pucat ni, Syed? Syed cakap, Pak Mael, tadi kat depan tu Pak Mael, dekat bahagian jalan yang gelap tu Pak Mael, saya nampak benda, Pak Mael. Benda apa kau ni, Syed? Tak tahu Pak Mael, dia berdiri je, Pak Mael. Saya ingat itu entah apa-apa nak kacau saya pergi langgar dia, Pak Mael. Pak Mael cakap,
kau langgar apa? Tak tahu Pak Mail. Lepas tu dia teman dalam van saya, ada dekat belakang tengah mencangkung atas box ikan tu Pak Mail. Pak Mail pergilah tengok. Pak Mail time ni dalam tua dia penakut geng. Pak Mail pandang si Syed. Oh, kau ni gila, suruh aku pergi tengok. Dia pun acah-acah cakap, tak apa Syed, kau buka pintu ni, aku nak tengok apa ada kat dalam. Syed pun sambil tutup mata macam ni, dia buka pintu van tu. So, ternampaklah dalam van tersebut, Pak Mail pun intai. Kosong geng. Hanya ada kotak-kotak ikan je. So, Pak Mail pun macam marah lah. Oh, kau dah tipu aku, kau nak takut-takutkan aku ni Syed. Tak ada apa-apa, kosong je ni. Syed pun cakap, ada Pak Mail, tadi dia teman saya betul-betul. Kau tak nak membohong aku lah. Dah turunkan ikan ni cepat, nanti orang nak datang beli ni. Si Syed tu pun dengan rasa tak puas hati, dia pun pergilah angkat ikan, turunkan ke bawah. Tapi masa dia angkat ikan tu geng, Syed cakap dia terbau satu yang sangat-sangat busuk. Memang bau bangkai teruk geng. Pak Mail pun bau benda yang sama. Pak Mail cakap, "Uish, bau apa yang busuk sangat ni? Syed, kau bawa ikan apa ni?" Syed cakap, "Saya tak tahu. Ini memang ikan daripada pasar burung. Tadi elok Pak Mail." Pak Mail pun dia buka box tu, letak kat tepi penutup dia tengok. Terkejut sebab dalam bekas ikan tu, di balik timbunan ais, lepas dikaut-kaut, ikan-ikan tersebut busuk. Ikan tu busuk sampai tahap ada yang dah keluar ulat. Memang dengan ikan kembungnya, dengan ikan gelama, ikan duri semua, memang dah teruk keadaannya. Memang dah tak boleh pakai geng. Time ni si Pak Mail marah si Syed. "Syed, kau bawa ikan apa ni? Aku nak meniaga ni Syed. Kalau bawa ikan macam ni, siapa nak beli?" Lepas tu Syed pun rasa macam, tak tahu, saya buat kerja saya tak tahu apa jadi ni Pak Mail, saya tak tahu. Dan tu memang Syed nak nangis geng. Kalau tadi kemain berani langgahan tu, tiba-tiba nak menangis pula si member ni. So Pak Mail pun geleng kepala, dia pun tak tahu nak buat apa. Dia suruhlah si Syed balik, pergi balik ke pasar borong, buatlah balik ikan yang tadi. Dan apa yang diceritakan oleh Syed, waktu dia nak patah balik ke pasar borong ambil ikan, masa dia lalu jalan tu, dia ternampak kadang-kadang, dia tengah lalu jalan yang ada kiri kanan pokok tu, dia ternampak macam ada lelaki tengah berdiri betul-betul tepi jalan, tepi pokok. Dan lelaki tu seakan berulang-ulang, faham tak? Contohnya, dia lalu nampak dekat sini, lepas tu lintas, lepas tu jauh sikit nampak dekat sini pula, dia pun lintas, faham tak? Dia nampak berulang-ulang lelaki tu. Tapi disebabkan si Syed ni dia gagahkan juga, dia tutup mata, tak boleh tutup mata nanti aksiden. Dia buka mata, dia baca bismillah, dia kuatkan semangat, dia terus ke pasar borong. Sampai dekat pasar borong, member terus balik rumah geng, tak pergi hantar ikan, takut punya pasal. Tapi diceritakan oleh Syed, sehingga kini dia dah tak buat dah kerja-kerja hantar ikan ni, dia dah berhenti, dia buat kerja lain. Tapi Syed cakap, sehingga sekarang lelaki tu kadang-kadang ada dekat kampung Jeniang tu. Tak tahu lelaki tu nak apa, tak tahu apa motif dia, tapi dia tetap ada dekat situ. That's all cerita daripada Kedah geng. Semoga korang terhibur dengan story puaka pada malam ni. Kalau korang nak tengok cerita daripada negeri lain, next kita akan ke negeri utara, maybe Perlis, maybe Pulau Pinang geng. So nantikan next story puaka daripada aku. Jangan lupa drop that subscribe button. Thank you pada yang bagi super gift dan juga super chat. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao, Assalamualaikum.